Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini, dan pada hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi nombor. Okey, ada 3 perkara yang kamu perlu tahu untuk tajuk eksplorasi nombornya. Okey, yang pertama yang awak perlu tahu adalah tulis nombor dalam angka dan perkataan. Tulis nombor itu terbahagi kepada 3 jenis, iaitu nombor bulat, nombor perpuluhan dan nombor pecahan. Okey, nombor bulat. Macam mana nombor bulat? Nombor bulat yang perlu kamu ketahui di tahun 6 ini adalah di antara nombor sifar sehingga 1 juta. Yang tu nombor bulat yang kamu perlu tahu. Dan seterusnya nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Okey, nombor pecahan, nombor yang mempunyai pecahan ya, nombor pecahan lah. Okey, seterusnya yang kamu perlu tahu adalah cerakinkan nombor. Cerakinkan nombor ni setiap tahun kamu pelajari daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi nombor tu semakin meningkat je. Tapi konsep tetap sama. Cikgu harap kamu telah mahir untuk cerakinkan nombor. Okey, seterusnya bundar nombor. Bundar nombor pun kamu telah pelajari daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Cuma nombor tu semakin meningkat dan semakin besar daripada tahun ke tahun. Dan di sini nanti kita akan ulang kaji sedikit bagaimana nak cerakin dan bagaimana nak bundar nombor ya. Okey. Okey, sekarang mari kita tukar nombor bulat ke dalam perkataan. Okey, lihat nombor di belakang. 6, 0, 8, 7, 4, 1, 2. Okey, nombor ini kita perlu masuk ke dalam rumah nilai tempat dia ya. Okey, kita buatkan nilai tempatnya. Lihat ada berapa digit? Ya, ada 7 digit di belakang. Jadi kita buatkan 7 rumah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan kita gariskan di tengah dan kita tulis nama rumahnya. Yang daripada belakang ya, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Puluh ribu ni kita gunakan huruf kecil ya. Puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey. Okey, apabila kita dah buat nilai tempat ni, rumah nilai tempat ni, maka kita masukkan nilainya. Jadi 6 juta. Okey. 0, 8, 7, 4, 1, 2. Okey. Apabila kita telah masukkan nombor ke dalam rumahnya, maka barulah kita boleh sebut di dalam perkataan dengan betul. Okey, kita gariskan untuk kita tulis nombor tersebut di dalam perkataan. Okey, seperti yang kita telah belajar di tahun sebelum ni, cara sebutan nombor, ingat tak? Kita sebut 6 juta berdasarkan nilai tempat dia, 6 juta. Okey, apabila ada 3,000 ni, kita pilih ribu yang di belakang. Ribu yang di depan kita tidak perlu sebut, pangkah dan pangkah. Ni ribu, ni pun ribu, kita pangkah, kita ambil ribu yang di belakang. Hanya 1,000 kita pilih ya. Okey, sekarang mari kita sebut bersama-sama. Boleh tak kita sebut? Okey, cuba sebut. 6 juta, 0, okey, di sini 0, 0 ni kita tidak perlu sebut langsung. Okey, kita pangkahkan terus. Tadi kita pangkah ribu sahaja. Sekarang bila di sifar, kita pangkahkan satu kotak dia. Okey, kita sebut semula. 6 juta 87,400. Yang ni 10 tak boleh sebut 10. Maka 10, ingat tak kita pernah belajar, kita terus sebut 12. Apabila nombor itu belas dan bukan puluh, kita terus sebut belas ya. Okey, kita cuba semula. Okey, sebut sama-sama. 6 juta 87,412. Yang ni terus sebut 12. Okey, jadi kita tulis di bawah nilai sebutan yang betul lah. Eja betul-betul. 6. Jangan salah eja. Kalau salah eja, satu jawapan awak semua jadi salah. Jadi eja betul-betul. 6 juta 80 ni 7 apa? Ya, 7,000
7,000 sambung 400, eja 4 dan ratus. Seterusnya ambil terus 1 dan 2 ni 12. Maka dapatlah jawapan yang betul kan? Okey, bagus. Okey, tadi kita dah belajar macam mana daripada angka kita nak tukar ke dalam perkataan. Sekarang terbalik pula macam mana kita nak tukar nombor yang di dalam perkataan kita tukar ke dalam bentuk angka atau ke dalam bentuk nombor. Okey, yang pertama kita perlu buat adalah kita pilih apakah nilai tempat bagi setiap nombor tersebut. Okey, lihat nilai tempat yang pertama adalah juta. Yang kedua 19,000. Maksudnya ribu nilai tempatnya. Yang seterusnya 61. Satu ni adalah sah. Okey, apabila kita telah menggariskan nilai tempat, maka kita tahulah apakah nombor yang paling besar, nilai tempat yang paling besar. Nilai tempat yang paling besar adalah juta. Jadi kita boleh rangka dan bayangkan juta mempunyai 7 digit, maka kita buat kotak 7 digit ya. Okey, kita buat sekarang. Kotak nilai tempat tu ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan gariskan di tengah. Tuliskan nilai tempatnya macam biasa. Sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Apabila kita telah siap membina petak untuk rumah tempat ni, maka kita masukkanlah nilai. Senang je. Yang pertama juta kan? Ni juta dia. 8 juta. Kita masukkan ke dalam rumah juta 8. Okey, yang ni dah siap 8 juta. Seterusnya 19,000. 19,000. Ratus ribu ada tak? Terus 19,000. Bila ratus ribu tak ada, kita letakkan sifar di rumah ratus ribu. 19,000 ni bermaksud 1 dan 9 kan? 19,000. Dia perlu letak 2 digit. 2 digit maksudnya kena letak di rumah puluh dan rumah ribu ni. Puluh ribu dan ribu. Jadi 19,000. Sekarang ni kita tidak perlu sebut rumah ribu ni nanti kan? Di sini 10,000 tak sebut. Kita terus sebut 19,000. Puluh pun tak sebut. 19,000. Okey, seterusnya dah siap 19,000. 60. 60 di rumah puluh kan? Okey, di rumah puluh. 60 di sini di rumah puluh. Rumah ratus ada tak? Ya, tiada. Bila tiada, kita letak sifar di rumah ratus. 60 sah. 1. 1 tu adalah sah. Di rumah sah lah. Okey, jadi kita baca semula. 8 juta. Yang sifar kita tak perlu sebut. 8 juta 19,061. Jadi sama lah. Jadi inilah jawapan kita. Awak boleh untuk salin semula jawapan ni ke dalam nombor atau biarkan di dalam kotak nilai tempat ni. Boleh salin semula. 8 juta 19,061. Boleh salin semula jawapan yang betul. Ya? Okey, macam tu je cara dia. Yang paling senang lah untuk awak ingat. Okey, sekarang mari kita lihat bagaimana nombor perpuluhan kita nak letak ke dalam rumah nilai tempat yang betul. Okey, mari kita lihat. Cikgu akan sebut nombor ni, cuba awak ikut bersama-sama. Sifar perpuluhan sifar 51. Okey, sifar perpuluhan sifar 51 ni mempunyai 4 digit. Jadi kita buat 4 rumah. Okey. Rumah pertama, yang kedua, yang ketiga dan rumah keempat. Okey, dan ada titik perpuluhan di sini. Kita letak titik perpuluhan di sini dan di sini. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebelum titik perpuluhan ia adalah rumah sah. Dan jika ada lagi nombor, sini adalah rumah puluh. Nampak? Sini adalah rumah ratus. Sekiranya terdapat lagi nombor yang banyak di depan ni, tetapi hanya ada satu nombor, itu adalah rumah sah sahaja. Kita ambil sah sahaja. Okey, dan seterusnya adalah
per 10. Ingat, per 10. Selepas titik puluhan, dia adalah per 10. Kerana 1 di tempat, 1 di sifar. Per 10. Dan seterusnya rumah per 100. Kecil je. Per 100. Nombor yang kedua, tempat selepas titik puluhan ada 1, 2 nombor. Jadi per 100. Yang ketiga adalah rumah per 1000. Yang ketiga ni adalah rumah per 1000. Itu kamu kena ingat lah. Ini kan dalam pecahan. Kerana perpuluhan ni berkaitan rapat dengan perpuluhan. Perpuluhan berkaitan rapat dengan pecahan. Okey, sekarang kita masukkan nilai. Sifar, perpuluhan, sifar, 5, 1. Inilah kedudukan rumah dia. Sifar ni selepas dia puluhan ke belakang, sifar ni adalah per 10, 5 adalah per 100 dan 1 adalah per 1000. Cikgu harap lepas ni kamu tahu kedudukan rumah-rumah nombor selepas titik perpuluhan. Boleh kan? Okey. Lepas ni cuba lagi masukkan nilai-nilai lain dan kamu cuba sebut apakah nama nilai tempat bagi setiap nombor tersebut. Boleh? Okey, cuba buat sendiri. Okey, seterusnya mari kita lihat cara nak sebut nombor pecahan juta. Okey, yang ni okey, ada pecahan juta, nombor pecahan dan juta. Kita letak sini. Dan macam mana cara sebut? Kita lihat satu persatu. 1/2 juta. Kita tulis 1/2 juta. Macam ni cara tulis dia. 1/2 juta. Per tu kita rapatkan dengan nombor yang di sebelah dia. Okay, 1/2 juta. 1/2 juta juga boleh dikenali sebagai setengah juta. Boleh juga diterima setengah juta. Okey. Okey, seterusnya nombor seterusnya adalah ni. Pecahan juta juga tetapi dia nombor bercampur. Tukar kat sini. Nombor bercampur. Macam mana nak sebut? Okey, cara sebutnya kita lihat 6, 4 per 8 juta. Okey, cara tulis 6,4 per 8 juta. Okey, 6,4 per 8 juta ya. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat bagaimana untuk cerakit nombor. Okey, cikgu tulis di sini nombor 4 sifar 3 1 8 7 2. Cerakit ni terdapat dua bentuk, iaitu sama ada soalan memerlukan awak cerakin dalam nilai tempat atau cerakin dalam nilai digit. Okey, cikgu harap cikgu tak perlu menjelaskan panjang lebar tentang nilai tempat dan nilai digit kerana kita pernah pelajarinya daripada tahun 1 sehingga tahun 5 hari tu kan. Okey. Sekarang ni nilai tempat. Okey, apa yang awak perlu ingat nilai tempat tu? Apa dia nilai tempat? Okey, nilai tempat jawapannya mesti di dalam perkataan ya. Okey, dalam perkataan. Okey, oleh kerana kamu dah di tahun 6, kita tak perlulah buat banyak-banyak lukis rumah nombor ke, letak dalam kotak lambat. Jadi kita senaraikan di atas je. Kita letakkan nombor kat atas. 10, ratus, ribu, 10,000, ratus ribu dan juta. Kita tulis kecil-kecil di atas ni. Dan kita senanglah untuk tulis dalam nilai tempat. Cerakin mengikut nilai tempat dan cerakin mengikut nilai digit. Okey, pertama kita buat nilai tempat dulu. Apabila nilai tempat di dalam perkataan kan. Okey, dalam perkataan kita tulis 4. Apa tu? 4 apa? 4 juta. Tambah. Itulah maksud cerakin. Yang ada tambah ingat? Kan dah ingat? Okey, sifar ratus ribu tak perlu tulis. 30,000 tulis 3 dan tulis rumah dia 10,000.
tambah 1,000. 1,000 tambah, sambung di bawah kan tak muat. Berapa? 800 tambah 70 dan akhir tambah 2 sah. Ini kita cerakir mengikut nilai tempat. Seterusnya kita nak cerakir mengikut nilai digit. ND. Nilai digit. Okey, nilai digit kita kena beri jawapan di dalam bentuk angka atau nombor. Okey, 4 juta. Macam mana nombor 4 juta? 4 juta ada 7 digit dan ada 6 sifar. Perlu ingatlah. Ada 7 digit bagi nombor juta dan dia ada, kalau hanya ada 4 juta je, ada 6 sifar tambah sifar ratus ribu. Awak boleh tulis, nak tulis sifar ratus sifar tambah kemudian yang lain tu boleh, ataupun tidak perlu tulis pun tak apa. Kalau cikgu tak tulis ratus ribu, tak ada sifar, dia tak perlu tulis. Tulis 3 apa ni? 30,000. 30,000 macam mana? Itu kamu kena tahulah tulis 30,000 macam mana. Mesti ada 5 digit untuk 30,000. Nak tahu macam mana digit tu, awak kira daripada sini. 3 kan, tengok belakang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sifar yang di belakang dia. Dan ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Senang cara untuk tahu, mengetahui berapa bilangan sifar dia. Awak ambil 3, yang belakang terus jadi sifar. Tak percaya, kita ambil 1 ni. 1,000. Kita ambil 1, yang belakang terus jadi sifar. Sifar. Ada berapa? 3 sifar. Jadi dapat 1,000 tambah berapa? 70 dan tambah 2. Maka dapatlah dengan mudah kita terus dapat cerakir kepada nilai tempat dan nilai digit. Okey, cikgu harap kamu dah faham dan lepas ni bolehlah jawab soalan dengan betul. Okey? Okey, seterusnya mari kita belajar tentang bundar. Bundar ni kamu dah belajar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Sepatutnya kamu dah mahir lah. Yang belum mahir, kita lihat, kita tolong kaji balik macam mana nak buat bundar. Bundar ni maksudnya kita nak buat cari jawapan yang terhampir, paling dekat. Yang paling dekat dengan dia. Okey, sebelum kita belajar tentang bundar, cikgu harap kamu ingat tentang macam mana nak cari jawapan yang terhampir tu. Nak cari jawapan terhampir, kita perlu tahu yang nombor yang ada 10 digit ni. Ada 10 digit di dalam dunia dan digabung-gabung. Nombor 10 digit ni lah yang membentuk pelbagai-bagai nombor. Okey, digit yang kumpulan 1. Ini digit kumpulan 1. Okey, kumpulan 1, apa digit-digit yang terlibat? Okey, kita tulis kat sini kumpulan 1. Yang ni kena hafal. Kumpulan 1. Kumpulan 1 ni digit yang terlibat adalah sifar 1, 2, 3, 4. Ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dimulai daripada sifar sehingga 4. Itu adalah digit kumpulan 1. Okey, seterusnya ini. Ini adalah digit kumpulan 2, iaitu 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada 5 juga digit. Tak percaya, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5 digit, sini 5 digit. Jadi kamu kena pandai asingkan digit ni mengikut kumpulan lah. Okey, kumpulan 1 kumpulan yang kecil, kumpulan 2 kumpulan yang besar. Okey, ini kumpulan 2. Okey, apabila kumpulan 1, kamu perlu tambah sifar. Yang ni je perlu ingat. Apabila kumpulan 2, kamu perlu tambah 1. Apa yang tambah sifar? Apa yang tambah 1? Okey, contoh, cikgu bagi soalan di sini. 4, 3, 6, 8, 1, 2, 4. Okey. Okey, apabila ada soalan macam ni, 4,368,124, dia kata bundar kepada ratus ribu yang terdekat. Cari mana nombor ratus ribu dan awak perlu gariskan ratus ribu di sini kan. Ratus ribu, 10 ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Yang ni nombor ratus ribu. Awak perlu gariskan nombor ratus ribu. Seterusnya bulat nombor yang di belakang. Inilah kegunaan kumpulan 1 dan kumpulan 2. Nombor yang kita bulatkan tu, kita lihat berada di kumpulan 1 atau di kumpulan 2. Ya, nombor 6 berada di kumpulan 2. Apabila di kumpulan 2, awak perlu tambah dengan 1. Tambah dengan 1 di nombor yang awak garis tadi. Tambah di sini ya. Jangan tambah di tempat yang awak bulat, tambah tempat awak garis.
tambah 1 di sini. Dekat 100,000 kerana kita nak cari 100,000 yang terdekat. Jadi yang lain kita turunkan 4. 1 tambah 3 dapat berapa? 4. Yang belakang selepas kita bulatkan ni, yang belakang semua jadi sifar. Sifar, yang ni turun jadi sifar. Yang ni turun jadi sifar, yang ni turun jadi sifar, yang ni turun pun jadi sifar. Apabila kita bunda 100,000 maksudnya jawapan ni 400,000. Jawapan dia mesti dalam bentuk yang mana yang kita nak 100,000. Jawapan dia 100,000 lah. 4,400,000. Siapa-siapa yang dapat jawapan tiba-tiba dekat sini muncul 1. Dah salah lah. Sebab ni kat belakang selepas nombor yang bergaris tu mesti di belakang tu jadi sifar. Kena faham lah kat situ. Okey, seterusnya cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey. 3812,793. Okey. Daripada nombor ni cikgu nak bundar kepada puluh ribu yang terdekat. Cari nombor puluh ribu. 10, 100,000, 10,000. Nombor 1 adalah 10,000. Okey, yang pertama gariskan nombor yang kita nak bundar. Lepas tu apa? Ingat tak apa perlu buat? Ya, selepas kita gariskan nombor, kita bulatkan nombor di belakang. Nombor 2. Dan nombor 2 kita perlu tengok. Dia nombor 2 ni berada di kumpulan 1 atau kumpulan 2. Ya. Nombor 2 di sini kumpulan 1. Apabila kumpulan 1 kita perlu tambah sifar. Tambah sifar di tempat yang kita garis lah. Jangan tambah dekat 2 pula. Tambah yang nombor kita gariskan tu. Okey, seterusnya barulah kita tulis jawapan dia. Cikgu buat nak panah, nak turun dulu. Okey. 3 turun 3. 8 turun 8. 1 tambah sifar. Dapat 1 semula. Dan yang belakang selepas 10,000 tu bulat kan? Sifar. Terus jadi sifar. Ini pun jadi sifar. Turun sifar. Turun sifar. Jadi kita dapat jawapan 3,810,000. 3,810,000 apabila kita bundar kepada puluh ribu yang terhampir ya. Okey, cikgu harap kamu fahamlah cara nak membundarkan nombor ni. Yang penting kamu kena hafal kotak kumpulan 1 dan kotak kumpulan 2. Kumpulan 1 perlu tambah sifar, kumpulan 2 perlu tambah 1. Bila kamu dah hafal yang ni, maka sebenarnya senang je kamu nak jawab. Sangat-sangat mudah ya. Okey. Apabila kamu dah pandai tadi belajar tentang nombor bulat, nombor perpuluhan, nombor pecahan, nak cerakin, nak bundar, maka lepas tu kamu bolehlah untuk menjawab soalan di dalam buku teks ni. Ni buku teks KSSR yang ada pada kamu ni. Okey, kamu boleh jawab soalan muka surat 11. Muka surat 11. Latih diri ni nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan kamu boleh jawab semua ni. Ya? Okey, pastikan siapkan kerja ni dengan betul lah. Okey, sekian. Terima kasih.